yang tak hadir nanti boleh tengok recording ni nantilah. Okey, perkara pertama sekali, apabila tuan-tuan dan puan-puan dapat soalan, dia mesti dapat soalan dalam bentuk macam ni. Betul tak? Maksudnya ada A+, B+, B-, A-. Ini contoh soalan. Pernah dapat soalan macam ni ke? Pernah dapat tuan, semalam baru buat. Pernah dapat. Adakah soalan ini ataupun soalan dia berbeza? Cuma A terbalik dengan B tolak tu je. B+, A-, B-. Okay, good. Bagus. So, ini saya tunjukkan satu kaedah. Tuan-tuan cuba tengok kaedah ini. Tengok adakah yang kaedah yang tuan-tuan dan puan-puan dah buat sebelum ni sama ataupun tidak. Okay. So, perkara pertama sekali, bila kita dapat soalan ni, kita kena pastikan kita ada lukis litar rujukan kita. Litar rujukan kita ni macam yang terpampar dekat bahagian atas sebelah kiri tuan-tuan dan puan-puan. Kiri ke saya yang terbalik? Kiri kan? Yang ada dua silinder tu. Kiri kan? Okey, baik. Okey, sekejap saya ada panggilan sekejap ya. Okey, so saya label kat sini siap-siap lah. Ada A dengan B. Okey, sorry tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada sedikit masa. Boleh minta masa 5 minit. Nanti saya sambung balik. Saya berhenti kat sini dulu. Boleh? Boleh tuan, boleh. Sekejap ya. Ada masalah. Baiklah. Saya dapat student yang memahami saya. Sambil tu, kalau kata ada siapa-siapa nak tanya soalan, saya boleh menjawab sebab saya kena buat satu editing dekat komputer. So kalau ada siapa-siapa ada soalan, boleh tanya saya, tak ada masalah. Pengarah busy petang ni tuan ya. Pengarah bukan busy sebab peserta yang ada 25 orang untuk batch ni, cuma yang hadir tu baru 8 orang. Semua masuk dah kot ni sini. Belum lagi Saya rasa on the way tengah masuk ni. Belum semua masuk lagi setakat ni. Oh, yalah. Betul juga. Jumaat tuan tu. Okey, ni pun ada baru tengah masuk ni. Abang kerja ke hari ni? Hari ni kan betul, cepat baru balik ni. Cepat baru lepas solat je sebenarnya. Oh, alhamdulillah. Tuan, Jumaat tu lah tuan. Mana ya kan abang dah maklum tuan semalam. Jumaat. Jumaat. Abang on ni boleh? Yelah, abang kan jumpa baru berhenti nanti. Abang berhenti kat tepi highway tengok macam mana kain Okay. Dia tak lama kan, sekejap je kan? Sekejap je, dalam setengah jam lah saya berharap begitulah. Sorry? Yelah. Oh. Setengah jam lebih kurang setengah jam lah insyaAllah. Sekejap ya semua. Okey, untuk soalan yang Puan Ita bagi semalam tu semua kena buat sendiri, dah buat ke macam mana? Dah siap ke? Dah buat dah tuan, buat Puan Norita tolong buat buat sama. Buat sama-sama. So ada yang rasa mudah ke kalau kata belajar elektroneumatik ni sebenarnya? Banyak guna relay lah tuan. Dia tapi rasa dengan elektro dengan pure pneumatik tu elektro senang sikit kot. Tahulah bagi bangang lah. Betul lah yang saya dia elektro lebih mudah sikit untuk bukan difahami, lebih mudah untuk kita nak design litar dia lah. So far ada siapa ada soalan lain-lain ke? Tuan, soalan Jerman agak-agak macam mana pun tuan?
Soalan Jerman soalan Jerman dia untuk set soalan teori tu dia memang subjektif. Memang English lah, in English. So semua boleh bawa kamus, tapi insya-Allah sehari atau 2 hari sebelum tu kita akan buat revision dan cara nak menjawab semua tu kita akan bagi tahulah. So kita akan cuba keluarkan beberapa soalan-soalan spot. So kenalah sebelum sehari 2 tu kita akan buat revision. Dia tuan, tak ada lukis lita macam kita belajar ni tuan Dia cuma tanya ni kot Ada juga lita dia juga. Maksudnya dia akan bagi situasi kena lakarkan lita, ataupun dia bagi lita ada benda hilang, dia akan minta kita untuk betulkan. Oh. Okey, so tugasan saya dah selesai. So kalau kata tak ada apa-apa. Tuan, untuk hari ni rekod minta hantar dalam Google Classroom tuan kalau boleh. Boleh ataupun Cik Amir. Saya siapa tu? Faizul. Ya puan. Cik Amir, yang kita masuk kelas bulan 10 tu kan? Bulan 10. Betul. InsyaAllah. Sebulan ke macam mana? Sebulan, sebab kalau ikut buat masa sekarang ni kita kena ikut yang ditetapkan oleh pihak JPK. Pihak JPK tetapkan camp based training, maksudnya masuk asrama, nak keluar daripada asrama pun tak boleh. Kena duduk dalam asrama je sepanjang 1 bulan tu. Oh. Dia macam tu. Oh, maksudnya kena duduk dalam tu, tak boleh keluar? Tak boleh keluar sebab dia istilahkan dia camp. Macam camp askar apa semua kan. Macam tu lah. So 1 bulan tu kena duduk dalam je, tak boleh nak keluar pergi ke mana-mana. Sabtu Ahad tak boleh nak berjalan. Kemungkinan Sabtu Ahad pun kalau ikut batch sebelum ni kita ada buat kelas juga sebab masa yang kita ajar amali hands on tu tak cukup. So Sabtu Ahad pun kita jalan buat kelas juga. Tapi itulah rasa macam tertekan sikit lah nak duduk dalam tu sampai 1 bulan kan. Bukan, saya pun macam kena fikir jugalah sebab anak-anak kan. Itu yang saya nak tanya tu macam mana. Kalau macam tu pihak puan dan juga abangah ke siapa ke yang ada masalah-masalah seumpama ni, saya cadangkan untuk tanya pada hari Jumaat yang saya maklumkan tu. Sebab waktu tu ada pengarah. So sebab saya ada maklumkan juga kita ada masalah student yang mana sambil bekerja belajar dengan kita. So dalam tempoh online ni tak ada masalah. So bila takut waktu face to face ada yang tak dapat nak hadir sebab ada komitmen lain dan sebagainya lah. So bos saya tu pengarah eksekutif minta kita jumpa pada hari Jumaat, boleh maklum waktu tu. Kalau saya macam ni sekian, macam mana saya nak minta bantuan pihak MISDEC untuk membantu dalam isu ni dan sebagainya lah. Sebab pengarah eksekutif keputusan di tangan dia lah. So kalau directly dengan pengarah kita tu mudahlah urusan nanti insyaAllah. Okey, faham. Boleh? Sebabnya memang kena belajar, maksudnya kita masuk tu belajar dalam seminggu 2 macam tu, lepas tu exam kan? Betul Cik? Kalau ikut JPK punya ketetapan masuk sebulan tu dia contohlah saya ambil tarikh bulan Oktober ni, saya ambil sekejap saya buka kalender. Kalau kata bulan Oktober, ya Allah mana kalender ni? Aku cari mesti tak jumpa. Sekejap Okey, kalau bulan depan ni kita start hari Isnin tu jatuh pada 4 hari bulan, hari Isnin. So kita akan minta semua datang pada hari Jumaat, contohnya hari Jumaat atau hari Sabtu lah masuk asrama. Tapi sebelum datang tu kena buat COVID test pakai kit sendirilah yang jual dekat farmasi yang RM19.99 tu yang harga shilling tu. Okey. Lepas tu kita akan kuarantin dekat asrama ni selama 3 hari. Lepas 3 hari ni, contohlah hari Isnin, kita akan test sekali lagi COVID test. Yang ni COVID test yang dekat MISDEC ni kita memang beli siap-siap. Yang pihak tuan-puan yang sebelum datang tu nanti boleh claim. Untuk yang hari ketiga tu kita akan buat sekali lagi COVID test di dalam asrama. Kalau kata semua negatif, tak ada masalah, 5 hari bulan semua dah boleh masuk ke MISDEC. So daripada 5 hari bulan ni kita akan belajar sampai kalau hari Jumaat Sabtu tak ada, Sabtu Ahad tak ada, dia sampai hari Jumaat je lah kelas. So benda ni akan berulang face to face sampai 22 hari bulan, hari Jumaat.
3 minggu lah lebih kurang belajar bersemuka. Sebab 25 hari bulan hingga 29 hari bulan tu kita dah menjangkakan 25 dengan 26 tu exam untuk Jerman, 27 28 tu exam untuk JPK. Boleh faham Puan? Boleh Cik Amir dapat. Okey, so kalau kata ada soalan yang lebih lanjut yang memerlukan keputusan, saya cadangkan semua tanya pada kita punya pengarah eksekutif kita, Encik Haikal Syukri, pada hari Jumaat 11 pagi. Okey Cik Amir, terima kasih. Belajar daripada pukul apa sampai Kalau kata dah jumpa face to face daripada pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. sampai pukul 5? Sampai pukul 5. Makan tengah hari dan minum sarapan pagi tu lebih kurang minum pagi lah. Sarapan dengan minum pagi tu kita sekalikan. Yang tu ada pukul 10 rehat, lepas tu pukul 1 hingga pukul 2 rehat. Adalah makan minum semua ditanggung sepanjang duduk asrama pun kita akan hantar makan. Tuan, maknanya 8.5 tu waktu kelas lah tuan. Betul. Jadi selepas pukul 5 tu masih Lepas tak boleh pukul lagi 5 tu bas akan datang, semua kena naik bas, kena masuk asrama balik. Kita akan hantar ke kita camp boleh asrama. keluar, tuan, Memang kalau bawa kenderaan sendiri pun kenderaan tu akan diparkingkan di dalam asrama sahaja. Asrama kita di luar lah. Asrama kita jauh sikit daripada Misdek. Asrama kita berada di Allahumma salli Muhammad, lebih kurang 4 km, 4 ke 5 km lah jarak jauh dia tu. Dia perumahan flat ke, rumah kedai ke macam mana tuan? Dia apartmen tuan-tuan. Oh, apartmen. Apartmen, dalam satu apartmen, apartmen tu besar lah, ada sewaan daripada kolej-kolej lain juga, tapi buat masa sekarang ni tak banyak kolej yang ambil. Masa batch kita yang lepas pun Misdek sahaja yang sewa kat situ, tak ada kumpulan lain. Tuan, sorry tuan nak tanya, dekat mana area dia tuan? Area tu dekat bandar. Kalau tak silap Bandar. saya Hang Tuah. Oh, Nama asrama ni Apartmen Yayasan Melaka. Kalau nama pendek dia Ayam, Apartmen Yayasan Melaka. okey. Sampai ke bandar dah ni. Macam duduk Melaka tak ada duduk. Lepas ke bandar dah ni. Betul. Okey, Ya tuan. boleh kita teruskan? Boleh. Lepas 5 tu agak-agak kalau buat job boleh kot tuan tu. Lepas pukul 5 tu tak boleh keluar asrama. Maksudnya dah masuk Ya. asrama tu sebab asrama tu ada guard house. So guard house tidak akan membenarkan siapa-siapa pun keluar. Tak boleh kau tim dah lah. Tuan, kalau yang duduk Melaka tak payah duduk asrama kan tuan? Kena duduk asrama juga kalau ikut JPK punya ketetapan. Sebab dia tak nak orang yang berada di luar ni bila bercampur dengan orang lain, kita takut ada kes positif dan sebagainya. Bila datang kelas jumpa dengan orang yang duduk asrama, takut orang asrama pula efek. Jadi dia nak semua sekali duduk dalam asrama. Yalah, Sebulan. betul lah tu tuan, sebab risiko kan sekarang. Betul. Tuan. Risiko. Okey, boleh ke kita ke sesi pembelajaran kita pada hari ini? Okey, boleh tuan. Okey, Terima. sekali lagi saya ulang balik. Ni saya rekod kan? Semua nampak saya rekod kan? Dapat rekod. Dapat. Alhamdulillah. Nampak tu baguslah tu. Okey, seperti mana saya maklumkan tadi, bila kita ada 4 kita panggil dia action lah. Action dia maksudnya A+, B+, B-, A- ni dia action. Maksudnya ada penggerakan dekat situ. So seperti mana saya maklum juga, kalau kita dah dapat 4 action ni, ataupun ada 5 lah, kemungkinan ada silinder yang ketiga, silinder C dan sebagainya. Konsep dia sama sahaja tuan-tuan. Okey? Konsep dia sama sahaja. Yang pertama sekali, apa yang perlu buat, kita tuliskan A+, B+, B-, A- ni dekat satu tempat, satu ruangan. Lepas tu kita ada lukis sedikit rujukan kita macam ni. Tapi tak adalah lukis selengkap macam ni. Tuan-tuan bolehlah buat macam satu kotak. Dekat atas kotak tu letak sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4. Okey, lepas tu kat bawah ni kita letak valve. Valve ni nak kita merujuk kepada Y1, Y2, Y3 dan Y4. Okey, dan kita labelkan sekali mana silinder kita yang
A dan mana silinder kita yang B. Okey, kita boleh labelkan ikut kita punya kefahaman ataupun ikut seperti mana yang soalan nyatakan. Okey, setakat ini faham ke tuan-tuan? Faham tuan, faham. Okey, saya anggap semua faham. Jadi silinder A ni kalau kata Faham. dia punya valve adalah yang valve bawah dia ni lah. Yang mana kalau Y1 akan menyebabkan silinder A ni extend. Okey, Y1 akan menyebabkan silinder A ni extend dan dia boleh kena, kalau dia dah extend, sensor yang akan mengesan adalah sensor 2. Okey, dan bila silinder A ni nak retract, kita kena onkan Y2 dan kita kena offkan Y1. Dua-dua ni tak boleh hidup dalam satu masa. Salah seorang sahaja boleh on dalam satu masa. Kalau dua-dua on, dia akan berhenti dekat kedudukan dia yang terakhir sebab dia tak boleh nak buat kerja. Okey. So, Y2 bertujuan untuk nak retractkan balik silinder ni. So, kalau kata Y2 on, silinder ni retract, sensor yang akan mengesan adalah sensor 1. So, samalah situasi dia dengan silinder B ni. Y3 untuk B extend, Y4 untuk B retract. Okey. Bila extend B, sensor 4 dikesan, bila retract B, sensor 3 yang mengesan. Dekat sini ada yang tak faham tak? Kalau diam, saya tanda setuju. Semua faham. Dekat ni faham tuan. Okey, alhamdulillah kalau semua faham. Saya teruskan lagi. Okey, apa kerja yang kedua yang kena buat untuk nak mereka bentuk lita ni? Okey, kerja yang kedua adalah kita kena buat nama ni. Start, stop, reset. Okey. Kenapa ada start, stop dan reset? Okey. Start untuk kita nak tekan push button start tu supaya mesin ni boleh berfungsi. Okey. Stop, bila kita tekan stop je, sistem ni akan berhenti dekat mana kedudukan dia yang terakhir. Tapi elektrik tak masuk ke dalam sistem. Okey. Stop dengan emergency stop berbeza. Emergency stop dia akan cut off, tak ada elektrik yang berada di dalam lita kita. Tapi kalau tekan stop, lita elektrik ada dekat ruangan main, supply 24 dengan 0 volt sahaja. Okey, untuk reset ni, bila kita satu lita tu dia berfungsi, kita nak lita tu reset, maksudnya dia dimatikan keseluruhannya. Bila kita gerakkan dia dalam satu kali sikun, maksudnya A plus, lepas tu B plus, lepas tu B retract, lepas tu A retract, dia akan resetkan sistem, dia akan kosongkan balik sistem. Itu yang kita maksudkan dengan reset. Ataupun reset ni boleh digantikan kalau kata ada continuous. Dia dah A plus, B plus, lepas tu B minus, A minus, lepas tu dia sambung balik, dia ulang balik, A plus balik, automatic. Pun kita akan gunakan reset punya bahagian ni. Okey, boleh faham ya setakat ni? Okey, dan kita sambung lagi. Okey, untuk setiap action yang berlaku, saya maklumkan dekat sini, ini ada satu trik, kita dah tahu dah berapa biji relay yang kita nak pakai. Okey, kalau ada 4 action, kita akan pakai 4 relay. Tetapi 4 relay ni hanya untuk action sahaja. Kalau kita nak resetkan sistem, kita perlukan relay yang kelima. Okey, so akan ada relay yang kelima. Okey, setakat ni faham? Tapi yang saya cerita ni adalah coil relay, bukan contact relay lagi. Nanti contact relay akan wujud juga, tapi saya akan bagi tahu dekat mana contact relay ni akan digunakan. Okey, so seterusnya bila dah siap ni, kita kena buat macam ni, satu anak panah. Bila saya tekan je start, saya nak A tu terus plus. So kalau saya nak A tu terus plus, saya kena onkan Y1. Betul tuan-tuan? Okey, so kalau Y1 on, makanya silinder A tadi tu dah extend maksudnya, betul? Dia dah extend. Okey, bila silinder A dah extend, dia akan mengesan satu sensor. Siapa sensor tu tuan-tuan? Sensor 1, sensor 2 lah tuan. Sensor 2. Okey, so sensor 2 akan dikesan. Okey, bila sensor 2 mengesan kehadiran silinder A extend tadi tu, maka dialah yang akan menghantar isyarat kepada
arahan ataupun sekuen yang kedua iaitu B kamu kena plus dia kata. Okey, B kena plus. So B kalau B nak plus, siapa yang kena on? Y3. Y3, yes betul. So dekat sini Y3 kena on. Kita tulis. Ni semua tuan-tuan kena tulis sebagai rujukan baru tuan-tuan akan dapat buat lita nanti. Okey. So bila Y3 dah on, secara tidak langsung B punya silinder extend. So bila dia extend, dia akan kena pada sensor nombor B. Ni B. Kalau B extend, dia akan kena pada sensor 4. Okey, betul. Okey, seterusnya bila dia dah kena pada sensor 4 sama, dia akan ulang balik seperti mana yang sensor 2 buat kerja tadi tu. Dia akan bagi tahu okey, B dah keluar sepenuhnya. So sensor bagi tahu dekat relay 3 B kena balik, B kena retract. Okey, so kalau kita nak B retract, kita kena on kan siapa tuan-tuan? Ni lah Y2 lah kan? S3. Y4. Kita nak B balik. Dua dah ada S3. Bukan. balik Y. S3 lah. Y2 tuan, Y2. Siapa kena hidup? Y2. Y2. B. Y2. Tengok. Y4. Y4. Yes, Y4. Okey. So dekat sini Y4. tapi ada dua kerja. Satu kerja Y4 kena on. Tapi dekat sebelah dia ada Y3. Y3 tadi kita dah on kan dia. Jadi Y3 dia tak boleh hidup dalam masa tu. So kita kena off kan Y3. Nanti relay 3 ni yang akan hidupkan Y4 dan relay 3 ni yang akan matikan Y3 nanti. Yang tu nanti saya cerita selepas ni. Yang penting kita buat rujukan kita ni untuk kita nak membina lita dulu. Okey. So S4 akan bagi arahan dekat B untuk minus, untuk B retract. So R3 akan hidupkan Y4 dan juga matikan Y3. So dekat sini bila dia dah mati, Y4 dah on, silinder B tadi tu akan retract. Bila silinder B retract ni dia akan kena dekat siapa? Silinder B akan retract, dia pergi kat sensor 1 tuan. B, silinder B tuan. Silinder B B sensor 3 Okey, tuan. so B, sebab tu saya kata tuan-tuan kena tengok satu rujukan kita yang dekat atas tu. Yang sebelah kiri atas tu, silinder B bila dia retract dia akan kena dekat sensor 3. So sensor 3 dekat sini. So arahan daripada sensor 3 untuk supaya dia nak bagi tahu kata B dah balik sepenuhnya. Sekarang sensor 3 bagi arahan dekat silinder A, yang silinder A pula kena retract. So kalau kata dia nak retract, siapa yang kena hidup, siapa yang kena mati? Y2 lah. Okey, Y2 hidup, Y1 mati. yes, Y1 betul. Y2. Okey, betul. Maksudnya Y2 on, Y1 off. Betul. So betul lah ikut lita yang saya buat ni, insya-Allah. Okey. So bila dia dah matikan Y1, dia dah hidupkan Y2, silinder A tadi ni dia retract, betul? Dia balik. So dia balik, dia akan kena dekat sensor siapa? Sensor 1 lah. Sensor 1. Sensor 2. Sensor 2 bila dia keluar. Bila dia balik, dia akan kena pada sensor Dah ada. sensor 1. Okey. So boleh faham? Boleh faham setakat ni sensor 1. Dekat situ yang pergi ke reset tuan Yes, yang ni yang akan pergi ke reset. So reset ni yang akan sama ada, tugas reset ni dia nak mematikan sistem dengan satu kali sekuen ataupun dia boleh digunakan dekat satu tempat supaya dia boleh continuous. Maksudnya dia bersambung ulang sampai kita tekan stop button. Okey, boleh boleh faham setakat ni. So inilah rujukan pertama. Maksudnya kalau tuan-tuan nak buat, okey, tuan-tuan kena tengok dekat sini. Sekejap ya. Okey, so ini adalah lita rujukan yang tuan-tuan akan guna nanti bila tuan-tuan nak mereka bentuk lita. Ni baru rujukan, belum lita lagi. Ni baru rujukan. Boleh faham Tuan, minta ulang lagi sekali tuan. Boleh buat kalau yang lain tak kisah.
Ulang dekat mana tuan? Starting balik daripada A1, ni R1, A plus tu. Ulang balik sekali lagi Pada start sampai ke reset. Okey. Okey, Siapa tuan sama-sama. tak payah faham tak? Okey, boleh. Sama-sama lah kepada yang mana yang ada ni, boleh tengok sekali lagi. Tengok adakah penggerakan yang tuan-tuan faham tadi tu sama dengan apa yang kita nak buat sekali lagi ni. Okey, yang pertama sekali bila kita dah dapat Lita ni, first kali kita dah dapat soalan. Bila dah dapat soalan, ni saya laju sikit tuan Tuan Rafiq boleh Boleh tuan. Boleh. Okey. Nak fahamkan lagi sekali. Perkara pertama, kita punya soalan. Perkara yang kedua, kita kena lukis dulu rujukan kita yang ni sehodoh yang boleh supaya cepatlah. Nak lukis cantik-cantik boleh tapi lamalah masa dia. Okey. Seterusnya kita labelkan kita punya silinder A dengan silinder B. Mana silinder A, mana silinder B. Kita labelkan. Okey. Lepas tu kita kena tulis start, stop dan reset. Kenapa? Ni kita akan start, stop kita akan boleh berhentikan dia bila-bila masa. Reset untuk sama ada dia nak lengkapkan satu lita lepas tu dia sistem dia mati ataupun dia lengkap satu sekuen dia boleh sambung balik sekuen yang kedua secara automatik. Okey, perkara pertama sekali tulis relay 1 sampai relay 4 untuk action. Relay yang terakhir ni untuk reset ataupun continuous. Okey. Seterusnya lukiskan yang tanda anak panah ni menunjukkan bila saya tekan start button A boleh plus. So siapa yang akan pluskan A ni adalah R1. R1 perlu hidupkan Y1. Y1. Okey, lepas dia dah hidupkan Y1, silinder tu akan extend. Yang ni kita kena berimajinasi. Anak-anak muda memang suka berimajinasi. So, yang ni kita kena imajinasi sikit. So, Y1 bila Y1 on, dia boleh menyebabkan silinder A extend. Bila silinder A extend, barulah kita akan wujudkan ruangan untuk sensor detect. So, dekat sini bila A plus, dia akan detect daripada sensor 2. So bila sensor 2 detect, dia akan menyebabkan hantar signal kepada relay 2. Dia bagi tahu, okey, aku dah extend. Sekarang tugas untuk B pula plus. So kalau kita nak B plus, Y mana kena hidup dekat B ni? Ni B, Y3 ke Y4? 3. Y3. Okey, Y3. So Y3 on. Bila Y3 on, silinder ni pun boleh extend lah. Bila silinder ni extend, dia akan dikesan oleh sensor nombor 4. Nombor 4. Okey. So bila kena sensor 4, sorry. Sekejap tuan. Untuk A plus dengan B plus ni silinder masih dalam keadaan extend bukan dalam retract dia menolak bukan Untuk silinder A ni dalam keadaan masih extend. Maksud kita dalam keadaan start. Bila kita tekan, bila pergi ke Y1 on, dia sekarang ni dia tak retract dia tak menolak lagi dia tak bergerak ke hadapan lagi Oh, dia dah bergerak dah ni. Kalau ikut situasi ni dia dah extend dah. Cuma dekat gambar ni tak nampak lah sebab dia gambar. Okey, makna kata dia bergerak pergi ke S2. Okey, kalau silinder B ni bila dia dah extend, yang belakang ni yang ada anak panah ni, yang ada segi 4 ni magnet ni. Magnet ni bila dia bergerak ke depan, sensor ni sensor jenis mengesan magnet. Jadi sensor yang akan mengesan magnet ni adalah sensor S4 lah. S4 lah. Okey, so S4 ni yang akan bagi tahu kata okey silinder B ni dia dah extend sepenuhnya. Tak adalah dia kata dia berhenti kat tengah-tengah ni, dia tak detect lah. Maksudnya ada something wrong dengan mesin kita lah. So kalau kata dia extend sepenuhnya, sensor 4 akan mengesan. Magnetic sensor akan mengesan. So sensor ni akan bagi isyarat kepada B supaya B boleh minus. So kalau kata kita nak B minus, Y mana kena on, Y mana kena off. Air kat mana? Y4 kena Y4 kena off, kena on, Y3 kena off. Sekali lagi. Y4 kena on, Y3 kena off. On, Y3 kena off. Ya. Okey, kita tengok jawapan tu betul tak? Betul lah. Okey, betul lah. Betul lah, betul. Okey, so Y4 on, Y3 off. Okey, seterusnya. Sekarang ni dia nak narik ke belakang balik.
Dia nak naik ke belakang. Dia dah tarik ke belakang dah. Ya, betul. So Okey. bila dia tarik ke belakang ni, sensor mana yang mengesan? Sensor sekarang ni dia patah balik pergi ke A kan. A makna pergi ke Ni untuk silinder Y B. Silinder B. on. S3. Yang Ni B lah. yang ni B plate B. S3. yang ni S3. Betul tidak. S3 S3 tuan. Okey. Kejap. Okey, betul. Jumpa S3 tuan. Betul Ya, betul. Betul. Okey, so dia akan kena pada sensor 3. So, sensor 3 ni Dia kat akan A pula bagi sekarang. arahan kepada A. Dia kata, okey, saya dah balik sepenuhnya. Sekarang A, kamu pula kena balik. A pun Y1 kata, kena okey. off lah. So, siapa kena off, siapa kena on? Y1 kena off. Kemudian Y2 On, kena on. Y1 off. Okey, betul. Y2 on. Kita letak yang mana yang on dekat atas. Yang mana off kita letak kat bawah. Supaya kita dapat bezakan dia. Okey. So Y2 on, Y1 off. Okey, Kemudian then dia then bila dia dah balik silinder A, bila dia dah balik dia akan kena pada sensor satu. So sensor 1 ni lah yang akan hantar isyarat kepada reset supaya sistem boleh reset. Boleh? Boleh faham reset ni pakai button ke apa tuan? Sorry? Reset ni pakai reset button ke apa? Bukan. Kita akan gunakan relay dengan contact relay. Kita tak guna button untuk yang ni. Tapi kita boleh wujudkan satu reset button tapi bukan pada elektronematik tapi PLC programming nanti. Okey. Okey, so yang ni faham semua So saya nak pergi ke slide yang kedua. Slide yang kedua ni akan menceritakan macam mana cara kita nak membina lita tu. Boleh Sedia? Sedia Okey. tuan. Bagus. Boleh tuan, sila tuan. Langkah yang pertama, kita ambil lita kita ataupun panduan yang kita dah buat tadi ni, kita kena simpan lah, maksudnya kita kena nampak lah panduan yang kita buat ni. Okey. So saya dah letak kat sini panduan yang kita dah buat. Yang seterusnya, kita kena wujudkan litar utama. Litar utama kita ni, kita akan pakai perkara pertama yang kita buat tadi tu, start, stop dan reset. Reset ni kita guna relay 5. Okey, so kita tengok bentuk litar dia macam mana. Okey, saya ajar tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba asingkan litar kawalan dan juga litar aksi. Okey, litar aksi ni litar yang akan memberikan action, litar yang akan menghidupkan solenoid. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ni adalah litar yang akan menyebabkan penggerakan berlaku. Manakala litar yang dekat sini ni, kita panggil dia litar kawalan ataupun control circuit. Dia hanya mengawal sahaja, dia tak akan buat kerja dekat kita punya station ataupun mesin. Okey. So, cuba tuan-tuan tengok litar yang saya dah buat ni. Okey. Sama tak dengan seperti mana yang ada tulis kat sini, start, stop, reset. Okey, first kali start. Start kita dalam keadaan normally open. Yang kedua stop. Stop kita normally open, normally close. Normally close. Dan kita ada reset. Reset kita normally close. Okey, ini adalah step pertama. Kalau tuan-tuan tengok, power masuk 24 volt. Litar pertama ni kita tengok yang mana yang menegak line yang pertama ni. Okey, yang menegak line yang pertama ni. So start, stop, reset, coil relay. Relay utama mesti kita mulakan dengan relay 1. Boleh tuan-tuan? Kita akan mulakan dengan relay 1. Okey, so kalau macam ni tuan-tuan, bila saya tekan start button, kita boleh nampak elektrik lalu, dia akan melalui normally close start, dia akan melalui normally close stop, dia akan melalui normally close R5 punya contact dan dia boleh menghidupkan relay 1. So kalau kata relay 1 ni on, apa yang berlaku? Dekat sini ada self holding. Self holding ni boleh tutup, nanti dia akan bagi power bypass lah. So ini yang kita panggil dia self holding. Boleh setakat ni tuan-tuan? Boleh. Okey, then
kita pergi kepada lita aksi pula. Lita aksi ni kalau tuan-tuan tengok, kita turunkan lita yang ni. Yang daripada Tuan, sini tuan. ni. Okey. Tuan, Ya bang. kenapa Tuan, start bakal dengan ikut. stop? Kita start dulu. Patutnya stop dulu kan, baru start kan button tu kan. Kalau kita stop dulu, bila self holding abang bila dia self holding, stop dia ke atas. Beza-beza tuan Lain-lain, Ikut mazhab abang. Saya mazhab lain ni. Saya mazhab ikut saya punya guru lah. Okey. Tapi terpulang kalau kita contoh ada orang letak stop tu dekat sini. Nampak ke kalau saya gerakkan mouse? Sekejap saya lukis pula. Ada orang Nampak. letakkan stop dekat sini. Tapi saya secara pendapat peribadi saya bukannya menghalang, tetapi pada pandangan peribadi saya, kalau stop dekat sini, dia dah bukan kerja stop, dia dah kerja emergency stop. Jadi kita tak boleh nak membezakan emergency stop dengan stop nanti. Stop ni dia hanya stopkan lita dalam penggerakan sahaja. Emergency stop ni dia matikan keseluruhan elektrik. Boleh faham Faham. Alright, good. Okay, so sekarang saya sambung balik. Self holding ni kena buat. Self holding ni setiap lita kita ada self holding, kena buat. Tapi self holding punya lita ni, relay 1 ni, maksudnya coil relay yang bersambung dekat tepi ni kita panggil dia self holding. Maksudnya ibu dia dekat dalam lita bawah, anak dia akan duduk dekat atas. Itu yang kita panggil dia self holding. Boleh Boleh. Okey, baik. So, lepas tu ada start stop reset ni, dah selesai dah yang dekat bawah. Kita nak pergi yang bahagian ni pula, bahagian yang R1 Y1 ni. R1 Y1 ni, okey. Kita akan masukkan R1 ni dekat lita aksi dekat sini. Nampak ke? Nampak. Okey, dia guna normally Nampak, Tuan. open. Semua yang dekat sini pakai normally open dulu. Ada situasi kita akan pakai normally close. Okey, Y1 ni dia akan turun ke bawah ni. Boleh Y1 akan turun ke bawah ni. Yang R1 ni akan pergi ke R1 sinilah. Okey, so ni adalah lita kawalan dan ini adalah lita aksi. Ini adalah permulaan kita untuk buat lita. Boleh setakat ni? Saya nak pergi ke slide yang seterusnya untuk kita buat full lita. Okey tuan, teruskan. Boleh. Macam dah boleh nampak sikit. Tuan, teruskan. Okey, so pergi ke slide yang seterusnya. Okey, sama juga. Saya bawa balik rujukan saya tadi tu. Okey, kita nak buat daripada tadi sebab kita dah buat relay 1 dengan Y1 on, kita dah buat. So sekarang kita nak mulakan lita yang akan bermula dengan sensor 2. Okey, kita akan mulakan dengan lita yang akan menggunakan sensor 2 sampailah sensor 1. Okey, so ini adalah lita dia. Yang pertama tadi ni tuan-tuan dan puan-puan tadi dah buat, betul tak? Start, stop, reset, coil relay dengan self holding, contact relay. So, kalau tuan-tuan perasan, lita yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima hampir sama. Nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 sama. Nombor 5 je dia ada perbezaan, dia tak ada self holding. Tapi dari segi contact normally open dengan normally open ada dua contact ni sama. Okey, ni kotak nombor 2, kotak nombor 3, kotak nombor 4 ni sama. Copy balik je. Tak payah susah-susah, copy balik je. Lepas tu yang keempat tu, kotak yang kelima lah kalau kira total semua sekali ni. Yang ni yang pertama kita dah buat, kotak yang kedua, kotak yang ketiga, kotak yang keempat. 2 hingga 4 sama. Kotak yang kelima hampir sama, cuma perbezaan dia tak ada self holding. Itu sahaja. Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. So seterusnya, okey, yang seterusnya ni kalau tuan-tuan tengok, lita tadi kosong kan? Sekarang sama juga. Sensor 2, 4, 3, 1 ni, tuan-tuan bawa turun je dekat yang kotak pertama ni. Kotak pertama S2,
kotak yang kedua ni S2, kotak yang ketiga ni S4, kotak yang keempat S3, kotak yang terakhir ni S1. Ikut balik susunan yang kita dah susun tadi ni. Nampak ke? Nampak tuan. Okey, so selesai bahagian sensor. Selesai bahagian sensor. Okey, so dekat sini berbaki tadi tu, yang bahagian yang belum ditanda ni, yang dekat lita nombor 4, lita nombor 6 dengan lita nombor 8 ni, tuan-tuan cuma masukkan nombor mengikut susunan sahaja. Safe holding sini, safe holding dia nombor R1, sini safe holding dia R2, safe holding dia R3, R4, yang R5 ni dia tak ada safe holding. Dia sampai R4 sahaja ada self holding. Seterusnya yang ni ikut turutan juga, relay 1, relay 2, relay 3, relay 4. Dan yang terakhir sekali coil relay ni pun sama. Relay 2, relay 3, relay 4, relay 5. Yang ni boleh faham tak? Maksudnya self holding ni ikut turutan je. Relay 1 dah start, kita akan mula dengan relay 2, relay 3, relay 4. Yang ni tak ada relay lagi, kita mula dengan relay 1, relay 2, relay 3, relay 4. Yang bawah ni relay 1 dah mula, kita mula dengan relay 2, 3, 4 dan 5. So, inilah lita kawalan. Lita kawalan ni dah siap. Yang ni semua ikut turutan nombor dia sahaja. Mudah tak tuan-tuan dan puan-puan? Okay, alhamdulillah. Okey, so sekarang kita dah selesaikan lita kawalan. So sekarang ni kita nak pergi kepada lita aksi pula. Okey. Lita aksi. Saya ni faham sikit Cik Amir. Alhamdulillah, kalau ada kata faham tu saya syukurlah. Okey. Baru faham macam mana buat benda ni. Okey, seterusnya kita nak buat selesaikan lita aksi pula. Lita aksi ni kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, konsep dia sama je. Tadi kita dah buat dah lita yang pertama kita dah buat tadi kan? Baru nampak clear sikit lah. Rasa clear tu macam mana puan? Jelas lah, jelas. Clear orang putih cakap. Jelas. Cakap apa bang? Sorry, saya putus-putus kat sini. Clear orang putih cakap. Jelas Melayu cakap. Aduh. Angah cakap Okey. putus Angah. Okey, so seterusnya kita nak buat lita aksi. Tadi lita kawalan, dia mengawal sahaja. Yang ni lita yang akan berfungsi untuk mengaksikan solenoid tadi tu. Okey, so perkara pertama sekali, follow balik. Sama juga, follow balik. Relay 1, relay 2, relay 3, relay 4. Berdasarkan kepada panduan kita tadi ni, masukkan balik dekat sini. 1, 2, 3, 4. Semua normally open, tak ada normally close dekat sini. Okey? Itu step yang pertama. Step yang kedua, tengok susunan Y. Y1, Y3, Y4, Y2. So, bawa dia ke bawah juga. Y1, Y3, Y4, Y2. Okey, setakat ni boleh tuan? Okey, seterusnya kita pergi kepada mana bahagian yang akan off-kan Y tu. Okey, macam contoh dekat sini. Y3 kena off. Kita kena tengok Y3 tu kat mana? Ni adalah Y3. Siapa yang off-kan Y3 ni, kita tengok relay dekat atas dia ni. Ni R berapa? Relay 3, R3. R3. Jadi dekat sini Y3 kena off. Yang akan off-kan dia adalah relay 3. So relay 3 kena dalam keadaan normally close. Baru dia boleh off. Okey, kalau tadi kita cerita relay 2 kalau dia nak on dia kena normally open. Kalau relay 3 dia nak off dia kena dalam normally close. Okey? Okey. Oh, lagi senang faham macam ni ada table ni. Dan seterusnya Y1 kena off. Siapa yang kena off-kan Y1? Relay 4. So relay 4 off-kanlah dia dalam keadaan normally close, off-kan Y4. Maka siaplah lita kita. Tuan, Ya, kita saya. exam nanti dia pakai float sim ke lukis tangan tuan? Exam teori lukis tangan. Exam amali kena buat wiring dengan program PLC. Lukis tangan ada nak ingat semua komponen ni tuan ni.
Banyak ni yang betul. depan. Sebab tu kata kemungkinan besar 3 minggu tu pun orang rasa tak cukup. Sebab tu kita terpaksa buat kelas Sabtu Ahad. Okey, so ini adalah litar keseluruhan yang telah siap lah. Okey, so kita ada litar pneumatik, elektro wiring, ni semualah. So kalau tuan-tuan nak tengok litar dia dalam bentuk fluid sim pun saya boleh tunjuk sekejap. Tapi semak dululah macam yang saya dah buat litar ni. Saya ada save sekejap saya tunjuk. So pakai slide PowerPoint ke? Yang tadi saya pakai tadi tu PowerPoint. Oh, kalau macam tu boleh share. Boleh, insya-Allah nanti saya Betul, share. Boleh. Sekejap ya. Mana saya save ah? Saya pun dah lupa. Save as. Mana? Okey, video dah jumpa sekejap saya share. Oh, dah 3.30 dah. Saya akan minta diri sekejap lagi sebab kita mungkin kelas sampai 3.30 je sebab saya ada meeting lain nak kena masuk. Ni pun saya rushing ajar laju-laju ni, itulah punca dia tuan minta maaf Apa tuan? Okey sangat. Faham. Ada table tu lagi senang faham. Laju pun faham. Betul. Okey, nampak ke saya share tuan? Nampak tuan sekarang. Maksudnya tak nampak share lah. Memang saya tak share lagi pun, saja je tanya. Ya, nampak tuan je sekarang. Tak dapat tuan. Okey, nampak ke sekarang? Okey tuan, nampak. Okey, nampak. Okey, Nampak, so tuan. litar ni lah yang saya buat tadi tu. Maksudnya saya copy paste daripada sini sahaja. Okey, so saya buat simulation dia. Tapi dia akan bergerak laju sikit lah. Tuan-tuan cuma tengok litar ni berfungsi tak? A+, B+, B-, A-. Lepas tu litar mati semua sekali. Sekali tuan. Sekali lagi saya takut terlalu laju sekejap. Saya cuba gantikan dengan throttle, control wah sekejap. Yang persen, persen boleh ke tuan? Saya cuba biasa jarang berlaku ni. Okey, nampak dia bergerak slow sikit lah. Okey, cuba tengok litar dekat bawah ni, dia akan susun sampai merah je semua akan mati automatik. Sebab yang ni saya pakai relay 5 ni, dia akan resetkan seluruh litar. Boleh faham ke? Okey. Tuan. Sekali satu cycle je. Ni single cycle. Okey, contoh saya start dan saya tekan stop. Saya start, tengah jalan ni, saya tekan stop. Dia akan berhenti dekat keadaan dia berada di mana terakhir. Berjalan. Dia jalan tadi. So kalau macam tuan kata, kalau kata elektrik dekat atas ni pun boleh, sama je. Dia akan matikan litar juga. Tapi yang atas ni lebih sesuai kalau kita letak emergency switch. Okay. So saya nak bagi satu trik. Macam mana beza kalau menggunakan litar ni, nak buat dia continuous ataupun kita nak single. Okey, dia pokok pangkal dia tu dekat ni, R5 ni. R5 ni kalau kita letak dekat litar pertama kita, dia single sequence. Kalau kata kita pindahkan dia dekat litar kita yang kedua, saya pindahkan tuan nampak saya tengah pindahkan? Nampak. Okey, sekarang saya dah pindahkan. Kalau saya pindah dia dekat sini, bermaksud dia akan jadi continuous. Untuk kepastian, kita cuba test simulation ni. A+, B+, B-, A-, A akan plus balik. Ini akan berlarutan sehinggalah saya tekan butang stop. Stop. Jadi balik dulu.
Okey, so bila saya tekan stop, dia pun off lah. Beza dia, reset punya relay ni nak letak kat depan yang pertama ataupun nak letak yang kedua. Kalau letak kedua, dia jadi continuous. Kalau letak yang pertama, dia akan jadi single sequence. Itu kaedah lita yang saya cadangkan. Saya tak kata tuan-tuan dan puan-puan kena ikut sebiji mana seperti mana yang saya buat. Yang ni kaedah untuk membangunkan lita sahaja. So, untuk mengaplikasikan lita ni tuan-tuan nak pakai ke tak nak, itu terpulang kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. So, ada apa-apa persoalan tak dekat sini? So saya harap semua fahamlah. Nanti Lita apa yang PowerPoint tadi tu saya akan hantar dekat grup. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat grup lah. Dan saya juga akan hantarkan contoh Lita yang saya buat tadi tu yang A+, B+, B- dengan A- tu yang dah siap dalam FluxSim tu pun dekat grup juga. Boleh download dan boleh test dekat komputer ke ataupun laptop yang tuan-tuan dan puan-puan ada lah. Okey. Tuan, kalau kita tak nak pakai R5 tuan, tambahan relay 5 tu kan. Okey. Kalau kita kekalkan 4 relay saja tuan. Macam mana cara tu berjalan? Macam mana cara pemasangan lita tu? Kalau kita nak kekalkan 4 relay saja. Kalau nak kekalkan 4 relay sahaja, maksudnya dia akan jadi, saya boleh terus tunjuk. Tuan-tuan masih nampak ke? Tak Sekejap saya share balik Okey, macam contoh dekat sini. Saya stop. Kalau kata kita keluarkan relay nombor 5 ni, dia satu line tak ada lah. Maksudnya satu line tak ada dan relay 5 kat sini dia tak berfungsi lah. So kita akan buat lurus. Cuba kita test Dia boleh extend, boleh retract dan boleh retract. Tetapi lita ni masih ada elektrik. Kalau tuan-tuan perasan yang warna merah ni adalah elektrik yang masih lagi berjalan. Kalau kata contohnya dia tak mati sendiri. So kalau saya nak matikan dia, saya kena tekan stop dulu. Baru dia mati sendiri. Kalau nak buat lita yang ada 4 relay pun boleh tuan. Cumanya dia tak ada lita safety lah dekat situ. Maksudnya dekat sensor-sensor atas ni dia tak ada lita. Maksudnya kalau kata contohlah kita pakai limit switch ataupun kita pakai sensitive sensor. Kalau contohlah lalat lalu, lalat mengesan terus je mesin tu boleh jalan. Sebab kita tak ada safety circuit. Safety circuit yang saya letak kat sini ni adalah sensor dekat atas. Maksudnya sensor mengesan, tapi selagi mana relay 1 ni orang tak tekan start button, relay 1 ni dia tak boleh nak berfungsi. Relay 1 ni dia tak akan berfungsi selagi mana kita tak tekan start button. Sebab bila kita tekan start button ni, barulah relay coil relay ni akan berfungsi, barulah anak-anak relay ni fungsi. Relay 2 function, relay 2 onkan relay 2, relay 2 onkan anak relay 2, anak relay 2 onkan relay 3. Itu yang dipanggil satu lita safety supaya sensor ni tak terus on untuk hidupkan relay yang seterusnya. Ini cadangan lita daripada saya lah tuan. Tuan, faham tuan? Okey, so sorry lah sebab saya ambil masa sampai 1 jam je, dah pukul 3.30 saya ada satu meeting yang lain. So kalau ada apa-apa nanti boleh bagi tahu dekat grup ataupun kalau saya terlupa masukkan slide ke dan sebagainya pun remind saya, nanti saya akan masukkan. Jumaat ni kelas pukul apa tuan? Okey tuan. Jumaat kelas macam biasa petang. Sesi pagi itu untuk perjumpaan dengan pengarah eksekutif dengan ketua jabatan. Dia tak boleh sambung petang. Kalau kata kelas pukul 3 buat pukul 2.30 macam tadi. Okey, saya tanya sebab ada majoriti kat sini kan.
kamu cadangkan untuk hari Jumaat tu pukul berapa? Saya boleh suggestkan kepada ketua pengarah eksekutif. Kalau kata pengarah eksekutif kata waktu tu dia free, waktu tu dia boleh join, kita akan letakkan masa tu petang. Tapi kalau kata pengarah eksekutif kata, oh memang petang dia ada meeting lain dan sebagainya, kita kena kekalkan pukul tu. So kalau kata majoriti setuju ke hari Jumaat, kalau kata pengarah eksekutif punya masa adalah petang, pukul 3 ke 3:30 ke? Boleh tuan, kalau 3:30 okey je. Saya set 3:30 lah. So pukul 3:30 tu perjumpaan bersama pengarah eksekutif, habis dia sesi terus kita buat kelas. Kalau kata masa tu pengarah eksekutif ambil panjang sangat, kelas tu kira sesi taklimat dengan pengarah eksekutif kita je lah. Boleh tuan, boleh. Tak tahu yang lain, tahu yang lain. Boleh Macam mana tuan? Boleh Tak ada kalau masalah. semua tak ada masalah. Untuk hari Jumaat saya cuba tanya dulu, kalau kata pengarah eksekutif kata okey, saya akan maklum dekat grup, masa tu berubah. Kalau kata tak ada, kita akan kekal pukul 11 pagi tu je lah. Boleh, tak apa. Okey tuan, boleh tuan. Okey, terima kasih semua. Nanti video ni dah siap saya upload. Okey, bye. Tak tuan Terima kasih, maklum awal. Tuan. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.